الرحيم نحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه ونسأله المزيد من فضله وكرمه ونشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبي وآله وسائر الصالحين أما بعد فقد قال الله العظيم العزيز الحكيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى ولذكر الله أكبر وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya telah memberi kepada kita banyak nikmat. Daripada kita lahir, kita membesar sampai sekarang, kita tak pernah terlepas pun satu saat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa kita berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu saat pun yang terlepas melainkan kita sedang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kita dekat muka bumi ni pun adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda kita syukur Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang untuk kita hidup lagi dekat dunia ni, dan kita tunjuk sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala, kita buat persiapan untuk amal akhirat kita. Kan? Nanti bila dah balik akhirat, biasa kita dengar dalam surah Sejadah, kan? Dah tengok, dah beriman, dah dengar, dah nampak, kan? Barulah kami yakin nak balik ke dunia, supaya diminta balik ke dunia untuk buat amal soleh. Jadi sebelum perkara tu berlaku lagi, yakni sebelum kita menyesal dekat akhirat nanti, kita buatlah persiapan sekarang. Kita buat amal sungguh-sungguh, buat persiapan untuk kehidupan akhirat kita sungguh-sungguh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk kita buat, untuk kita ambil peluang yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita ni, untuk kita buat persiapan sungguh-sungguh untuk kehidupan akhirat kita. Jadi sebelum ni kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kelebihan seorang yang diam, yakni diam daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita nak memelihara lidah kita? Ketika berdiam, apa pula yang kita nak buat? Dan kemudian musannif ada mengatakan memelihara lidah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala setiap masa. Sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya musannif rahmatullahi alaih telah menyusun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya, yakni dia meletakkan di bawah tajuk bab hifzul lisani minal kadhibi, memelihara lidah daripada bercakap dusta ataupun berbohong, ataupun memelihara lidah daripada bercerita mengenai perkara yang tidak benar ataupun berbohonglah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri wa innal fujura yahdi ila an-nari wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kamu berkata benar, hendaklah kamu sentiasa berkata benar, hendaklah kamu sentiasa bercakap benar, kerana sesungguhnya berkata benar itu akan membawa kepada kebaikan, amalan-amalan kebaikan. Dan sesungguhnya amalan-amalan kebaikan tadi akan membawa kepada syurga. Dan sentiasalah seorang lelaki itu berkata benar, dan dia berkata benar, sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkannya di kalangan orang yang benar. Dan hendaklah kamu menjauhi dusta, dan hendaklah kamu menjauhi berkata bohong, kerana sesungguhnya dusta dan berkata bohong itu akan membawa kepada kefajiran, benda-benda yang fajir. Dan sesungguhnya benda-benda yang fajir ini akan membawa ke neraka. Dan sentiasalah seorang lelaki itu menipu, berkata bohong, berdusta, dan dia berkata bohong, sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkannya di kalangan orang-orang yang berdusta, di kalangan pendusta-pendusta, di kalangan orang yang bercakap bohong. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ada lafaz yang mengatakan fa innas sidqa yahdi ilal birri, maka sesungguhnya berkata benar itu akan membawa kepada kebaikan. Ini ulama mengatakan bahawasanya maknanya adalah bahawasanya kebaikan itu membawa kepada, berkata benar itu membawa kepada amal yang soleh. Amal yang soleh lagi suci daripada setiap perkara yang dicela. Berkata benar ini lama kelamaan dia akan membawa kepada perbuatan yang benar juga. Dengan sebab dia berkata benar, dia akan membuat perkara yang benar, dan dia akan berfikir dengan perkara yang benar. Dan ada pun berkata dusta, berbohong, menipu, maka dia akan membawa kepada kefajiran. Kefajiran ni apa makna dia? Kefajiran ni adalah perkara-perkara yang memesongkan kita, perkara-perkara yang memesongkan kita daripada untuk terus istiqamah di dalam amal, untuk terus istiqamah dalam iman, kan? Kefajiran-kefajiran ni akan mencondongkan kita, akan menyimpangkan kita daripada istiqamahnya kita di dalam kebenaran, tegaknya kita di dalam kebenaran. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahawa berkata dusta, berkata bohong ini akan membawa kepada maksiat-maksiat yang lain, akan membawa kepada kejahatan-kejahatan yang lain. Kan? Bohong, setelah mencuri, dan seterusnya. Macam-macam boleh jadi dengan daripada berbohong tadi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita daripada sifat berbohong ni, dan memelihara seluruh umat, juga keturunan keluarga kita daripada sifat berbohong ini. Semoga Allah kurniakan kepada kita sentiasa berkata benar, dalam apa keadaan pun berkata benar. Dalam hadis ni ada lagi mengatakan hatta yuktaba indallah, sehinggalah dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada sebagai orang yang benar ataupun sebagai seorang yang dusta. Maknanya sama ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan umumkan di langit, dan kerana dia terlalu banyak sangat berkata benar, sehingga Allah umumkan bahawa ini adalah orang yang benar, si fulan bin si fulan adalah orang yang benar, orang yang ikhlas, orang yang benar. Tapi apabila satu orang yang banyak berdusta, banyak berkata bohong, kan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan isytiharkan,
di penduduk langit dan bumi, fil mala'il a'la, kan? Isytiharkan bahawa dia ni adalah seorang pendusta, dia ni adalah seorang yang suka bercakap bohong. Jadi hendaklah kita sentiasa berkata benar dan elakkanlah daripada berbohong. Semoga Allah beri taufik untuk kita dapat amalkan. Dan hadis yang seterusnya, wali hadithi Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun liman yuhaddithu fayakdzibu liyudhika bihi qaum, wailul lahu rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud rahimahumullah. Hadrat Bahz bin Hakim telah meriwayatkan daripada bapanya, daripada datuknya radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kebinasaan yang besar ataupun celakalah, kebinasaan yang besar ataupun celakalah bagi orang yang bercerita lalu dia berdusta di dalam ceritanya. Dan tujuan dia bercerita dusta tadi adalah supaya orang ramai ketawa dengan sebab cerita tadi. Maka Nabi SAW kata apa untuk orang ni? Celakalah dia, celakalah dia. 3 kali Nabi ulang. Celakalah bagi orang yang bercerita lalu dia menipu supaya orang ketawa dengan sebab ceritanya tadi. Celakalah baginya, celakalah baginya. Jadi kalau kita nak bercerita pun, biar yang benar. Jangan seronok tambah-tambah yang tak benar untuk orang ketawa. Nabi SAW berkata celaka untuk orang ni. Semoga Allah SWT hindarkan kita, jauhi kita daripada sifat begini, sifat suka tambah-tambah cerita yang tidak benar supaya orang ketawa dan sebagainya. Kalau kita cakap biasa pun yang benar, supaya orang ketawa pun tak elok. Apatah lagi kalau kita bercakap yang dusta supaya orang ketawa, lebih-lebih lagi tak elok. Berkata benar untuk orang ketawa pun tak berapa elok. Tapi kalaulah benda tu haram supaya orang ketawa, lebih-lebih lagi lah. Kemudian oleh hadis Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka al-kadhiba wa huwa batilun buniya lahu fi rabdil jannah, wa man taraka al-mira'a wa huwa muhiqqun buniya lahu fi wasatil jannah, wa man hassana khuluquhu buniya lahu fi a'laha. Rawahu Tirmidzi. Hadrat Anas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan berbohong sedangkan dia di dalam keadaan bersalah, batilun, maknanya dia dalam keadaan bersalah. Kalau dia tipu dia boleh selamat, tapi dia tak tipu, dia kata benar juga. Kan? Kalau dia tipu sikit dah boleh selamat dah, tak ada apa-apa pun. Tapi dia berkata benar juga hanya semata-mata kerana dia malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkata bohong. Dia berkata benar hanya semata-mata kerana dia mengetahui bahawa Allah Maha mengetahui. Walaupun dia bohong, semua orang tak tahu, tapi dalam hati dia rasa bahawa Allah Maha mengetahui. Lalu dia tak berkata bohong, dia terima hukuman apa yang dia kena. Dia bersalah, kan? Maka Allah akan dibina untuknya satu mahligai, satu mahligai di pinggir syurga. Satu mahligai di pinggir syurga, dalam syurga tapi hujung. Masih dalam lagi tapi hujung. Hujung-hujung, penjuru-penjuru, kata-kata corner-corner sikit. Dan ini level yang pertama. Level yang kedua, barang siapa yang meninggalkan kita kata pertahankan diri dia walaupun dia dalam keadaan yang benar. Barang siapa yang meninggalkan
pertahankan diri dia walaupun di dalam keadaan yang benar. Maknanya dua orang sedang bertengkar kan, dia benar dan seorang lagi salah, tapi orang tu dia beria-ria sangat, dia pun kata tak apalah. Padahal dia boleh je kalau cakap lagi ke, dia buat benda lain lagi ke, zahir dia betul dan orang tu salah kan. Tapi tak apa, demi mempertahankan supaya tak bergaduh dengan orang tadi kan, dan supaya tak nampak dia tu lagi hebat daripada orang yang dia lawan tadi, dan supaya tak nampak orang yang dia lawan tadi tu lebih rendah daripada dia, supaya orang lain tak tengok benda ni kan. Bila kita ada selisih faham dengan orang, kita akan bagi pendapat kita dan orang akan bagi pendapat dia kan. Bila orang tengok pendapat siapa yang lebih, yang betul, maka orang tu nampaklah kelebihan dia, dan orang yang salah tadi akan nampaklah dia punya kekurangan dia. Jadi kita tak buat perkara ni, kita diam semata-mata supaya orang tak nampak dia rendah, semata-mata supaya orang tak nampak kita tinggi, supaya orang tak nampak dia salah, orang tak nampak kita betul. Biar je tak apa kan. Demi untuk menjaga hati masing-masing, keadaan maruah masing-masing, kita mengalah. Maka orang macam gini kan, Allah SWT akan bagi dia akan dibina untuknya syurga di tengah-tengah syurga, akan binakan untuknya mahligai di tengah-tengah syurga. Yang tadi dia boleh kata dusta tapi dia tinggalkan, Allah Ta'ala akan bina mahligai di hujung syurga. Dan yang ini pula dia betul, dia memang berada di tempat yang betul, orang lain yang salah, tapi ditinggalkan pertengkaran tadi. Tak apa, bagi orang tu je betul, dia salah pun tak apa, supaya tak berlaku pertengkaran dan sebagainya. Maka orang begini Allah Ta'ala binakan untuk di syurga, mahligai di tengah-tengah syurga. Dan barang siapa yang memperelokkan akhlaknya, akhlak dia lebih lagi kan, orang yang salah dia yang minta maaf dengan orang tu. Tak apa, kamu tak salah, saya yang salah. Dia salahkan pula diri dia, dia bagi lagi hadiah dekat orang tu. Semoga Allah beri kita sifat yang mulia ni pada kita. Dan seperti mana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kan, seorang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, satu orang hamba, dia ada hamba dia bawa air panas kan. Air panas tadi jatuh dekat atas kepala anak dia mati. Sahabat tadi buat apa? Dia panggil hamba tadi, bukan dia marah. Dia kata tak apa, benda nak jadi, nak buat macam mana, bukan salah kamu. Sekarang ni aku merdekakan kau kerana Allah, siap bagi duit belanja lagi, kamu pergi. Benda tak masuk akal kan. Ni hamba tadi dah tak sengaja, hamba bukan pekerja, hamba kan, tak sengaja siram air panas, bukan siram lah, terjatuh air panas tadi atas anak dia meninggal. Anak dia meninggal, wafat kan, bukan sakit, bukan cacat, meninggal, wafat, tak ada. Apa dia buat? Dia merdekakan dan dia bagi hadiah lagi. Kata tak apa, kamu pergi. Macam mana akhlak macam ni? Tak masuk akal. Maka Allah Ta'ala akan binakan orang macam gini syurga, mahligai di puncak syurga, di gunung, di gunung pula, di hujung, di puncak syurga, mahligai yang paling tinggi dalam syurga. Semoga Allah berikan kita sifat-sifat ni, akhlak yang mulia. Ulama bagi tahu kan, kita buat baik pada orang yang buat baik pada kita macam binatang. Maksudnya level ni baru level binatang. Kita bagi makan pada kucing, kucing pun datang pada kita, dia main gesek-gesek dengan kita. Anjing pun kalau kita bagi makan, dia datang menyalak pada kita kan. Maknanya bila kita buat ihsan pada orang yang buat ihsan pada kita, maka ni biasa. Bahkan ni belum had manusia lagi. Kan, biasa. Orang buat baik, kita buat baik, biasalah tu. Tapi bagaimana sekurang-kurangnya setimpal. Maknanya orang yang buat jahat dekat kita, kita tak balas lebih. Kita tak balas lebih, kita balas sama kan. Ataupun kita maafkan. Ini level yang lagi tinggi, kita maafkan dia. Kemudian level yang paling tinggi sekali, bagaimana orang yang buat salah dengan kita, kita maafkan dia, kita minta maaf pada dia, dan kita bagi hadiah pula pada dia. Ini akhlak Nabi SAW kan. Bagaimana akhlak Nabi SAW dan sahabat-sahabat, kita boleh cari. Semoga Allah berikan sifat-sifat ini pada kita.
Hadis yang terakhir, wal hadits Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kadzaba al-'abdu taba'ada 'anhu al-malaku milan minati ma ja'a bih. Rawahu Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadrat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba itu berdusta, maka akan menjauhi daripadanya malaikat dan beberapa batu. Kenapa? Kerana kepahitan, keperitan apa yang keluar daripada mulut dia. Kan? Busuknya bau mulut orang yang menipu ni. Malaikat lari jauh. Malaikat lari jauh. Allahu Akbar. Semoga Allah hindarkan kita daripada sifat berbohong ni. Allah, kadang-kadang kita tak sengaja, kan? Semoga Allah pelihara kita daripada sifat berbohong ni. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sifat-sifat yang mulia. Kerana bohong ni dia berkait rapat juga dengan iman. Kerana iman ni adalah sifat orang mukmin ni dia benar. Sifat orang mukmin ni dia benar, dia tak menipu. Bahkan perilaku dia pun melambangkan apakah dia sebenarnya. Dia tak ada menipu, sebalik-sebaliknya tak ada. Tak ada sama-sama, tak ada keliru-keliru, tak ada. Orang mukmin ni dia tegak, jelas, clear. Apa yang kat depan itulah dia. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada kali yang lain insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sama-sama taufik untuk kita dapat sama-sama amalkan, ambil iktibar dan kita sampaikan pada seluruh alam, seluruh dunia. Dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah kurniakan sifat-sifat sahabat, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini ke dalam diri kita dan ke dalam diri seluruh umat, seluruh alam, seluruh dunia, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.